Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan imam jawatan kita dan ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana bersama pada malam ni, malam yang ke-27. Kalau nak kira 10 malam yang Allah pilih untuk berlakunya Lailatul Qadar, dalam 10 malam tu Nabi pula sebut malam-malam ganjil. Malam 21 kita lepas dah, 23, 25 lepas dah. Malam ni malam 27. Kalau mengikut pandangan kebanyakan ulama, antara yang malam banyak berlaku Lailatul Qadar, wallahu alam, dasarkan tanda-tanda ialah malam 25 dan malam 27. Jadi malam ni mudah-mudahan usaha kita dari maghrib tadi, Aisyah, tarawih ni, kuliah pula, sagi witir pula, usaha lebih sikit malam ni pukul 3 mai pula qiyam kat masjid kita ni sampai ke subuh, hatta matla'il fajr. Lailatul Qadar akan berlaku sebelum naiknya fajar, yakni sebelum masuknya waktu subuh. Tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian, sekarang ni pukul 9.40. Saya ambil masa sikit lah ni, nak uji ni malam ni, nak dapat Lailatul Qadar belakang ni, kan, insya-Allah. Okey, malam ni dan cantiklah tema yang disusun oleh Jabatan Mufti Negeri Perlis. 10 malam ni untuk 10 akhir Ramadan ni, kira pengkuliah kita untuk tazkirah tarawih ni semua membicarakan tentang doa-doa petikan daripada Al-Quran. Semua, kalau tuan-tuan boleh tengok balik dalam surah sunnah, buka Facebook surah sunnah tu, tazkirah tarawih tu akan ada setiap malam. Jadi tajuk yang kena pada malam ni doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Antara yang masyhur dalam Al-Quran, doa Nabi Adam, doa Nabi Musa, doa Nabi Muhammad, dan antara yang suhu juga ialah doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Dalam surah Ibrahim, surah yang disebut sebagai Makkiyah, surah yang diturunkan pada fasa Mekah, yang mempunyai 52 ayat. Jadi ayat yang Allah hikayatkan doa Nabi Ibrahim alaihi salam bermula dari ayat 25 sampailah ayat 41. Dengan masa yang terhad, saya tak sempatlah nak bicarakan semua. Tuan-tuan mungkin balik kat rumah, cuba tengok ulang semula ayat 20 ayat 25 tu, mula daripada Allah firman, wa iz qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wa iz Muhammad, ingatlah alaihi salam pernah berdoa, rabbi ij'al hadzal balada, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkan aku dan anak-anak aku daripada mengabdikan diri kepada berhala. Dan fokus kita pada malam ni pada ayat 40 dan ayat 41. Sunnah untuk kita baca doa ni, kan, semua. Cuma sebelum saya masuk ayat 41, pada ayat 39 Allah Subhanahu wa taala hikayatkan perkataan Nabi Ibrahim alaihi salam.
Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Nabi Ibrahim berdoa, segala puji bagi Allah yang telah mengurniakan kepada aku anak yang bernama Ismail dan Ishaq, dua beradik mak lain, pak yang sama. Anak Ibrahim ni mak lain, kan? Inna rabbi lasami'ud du'a, dan sesungguhnya Tuhanku maha mendengar doa. Barulah masuk ayat 40. Ayat 40 bagaimana firman doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Apa maksud doa ni? Daripada banyak-banyak doa tuan-tuan sekalian yang kita hafal, carilah doa-doa Al-Quran terlebih dahulu. Kan banyak hak kita baca selama ni doa Al-Quran. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa Nabi Adam alaihi salam. Kan? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Tuhan tak sebut doa siapa-siapa, cuma Tuhan puji siapa yang berdoa minta kebaikan dunia, minta kebaikan akhirat, dan jauhkan daripada api neraka. Doa Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada, dalam surah Al-Kahfi. Seakan-akan doa itu dibaca oleh ashabul kahfi. Dan pada malam ni, setelah Nabi Ibrahim ucap segala puji kepada Allah yang mengurniakan Nabi Ismail dan Nabi Ishaq, lalu baginda berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salah. Ya Allah, jadikan aku mereka yang menunaikan salat. Wa min dzurriyyati, dan zuriat keturunan aku. Bukan anak saja. Bila sebut zuriat keturunan ni, anak, cucu, cicit dari Nabi Adam, Nabi Ismail, dari situlah sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hak sebelah keturunan Nabi Ismail jadi orang Arab. Nabi Ishaq, dari Nabi Ishaq tu anak dia pun Nabi Yaqub. Bawah Nabi Yaqub Nabi Yusuf. Kan kira Nabi Yaqub tu kira gelaran Israel, Bani Israel, keturunan tu keturunan Nabi yang ramai. Berbeza dengan keturunan Ismail alaihi salam, kira tak diketahui siapa Nabi yang keturunan daripada Ismail kecuali sampai last kali khatamun nubuwah, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat doa Nabi Ibrahim alaihi salam apabila berdoa, ya Allah, jadikan aku orang yang mendirikan solat dan zuriat keturunan aku. Tuan-tuan, kita tak tahu anak cucu kita macam mana. Yang pastinya anak kita kat rumah kita boleh tahu. Kan, nak paksa main masjid bukan mudah. Masa sekolah rendah bolehlah paksa main, sekolah menengah. Kan, kita juga bagi wifi, kita juga bagi Isro. Kan, dengan Isro macam-macam kita bagi. Tak boleh nak paksa dah. Kita yang sediakan semua tu. Tetapi mudah-mudahan doa yang kita baca ni tuan-tuan jadikan sebagai amalan kita. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati. Berkat doa ni nak ajak main masjid kok-koklah mudah. Kan? Bukan kata main tarawih saja, subuh jemaah, esok zuhur, asar, maghrib, isyak, 5 waktu solat
yang kelebihannya lebih dahsyat, lebih lumayan, lebih mulia daripada tarawih yang kita laksanakan 8 rakaat ni. Tentu tak sama zuhur 4 rakaat pahala Jumaat mengatasi pahala 8 rakaat ni. Subuh yang 2 rakaat, kalau setakat pahala qiyam, tarawih dan witir ni tak padan dengan subuh 2 rakaat. Lumayan pahalanya. Sama seperti orang qiyam dari maghrib sampai ke subuh, pahala untuk Jumaat subuh. Kan? Sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, untuk kita sendiri pun sebenarnya ujian kepada kita. Apabila Ramadan syaitan diikat, kalau selepas Isya boleh kita sabar sat kat masjid untuk buat 8 rakaat dengan 3 rakaat lagi. Kalau bulan lain, kan, nak tunggu lepas Isya, kok lah Ustaz Zubir kata, tuan-tuan malam ni kita buat 8 rakaat malam ni, kan? Bukan kata Ustaz Zubir, saya sendiri hak jadi makmum rasa tak apa, aku boleh buat kat rumah. Tak buat tuan, kan? Padahal dalam hadis Nabi SAW riwayat Al-Bukhari dan Muslim, apa yang diceritakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rak'ah, dan tidaklah baginda sallallahu alaihi wasallam menambah rakaat salat dalam bulan Ramadan dan selain dari bulan Ramadan lebih daripada 11 rakaat, merujuk kepada 8 salat malam dan 3 yang witir, kan? Jadi bolehlah nak sebut tarawih tu, kan? Cuma orang sebut tarawih ni Ramadan lah. Sebenarnya hak 11 rakaat ni Aisyah sebut bukan Ramadan saja, kan? Bolehlah Ustaz Zubir kita nak cuba sekali, kan? Bukan cuba sekali lah, mungkin tak jadi bid'ah, sunnah sebenarnya. Sebab solat malam ni dia boleh kita buat secara jemaah. Tapi itulah Tok Bilal sanggup tunggu dah agak-agak. Kan? Tak tahulah siapa berani buat, kan? Boleh buat sebenarnya. Bukan kata pelik masjid negeri, kan, luar Ramadan pun buat 8 dengan 3 hak witir, siapa ajak? Kan? Hadis tu tak sebut Ramadan saja, sebut juga di luar Ramadan. Kan? Jadi tuan-tuan rahmat Allah sekalian, Rabbana wa taqabbal du'a, wahai Tuhanku, terimalah doa aku ni. Disebut dalam ayat yang lain dalam surah Al-Baqarah ayat 127. Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan, 3 minggu lepas saya baca ayat ni. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana macam mana? Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allah cerita kat Muhammad, ingatlah bagaimana Ibrahim alaihi salam mengangkat batu-batu untuk dibina Kaabah beserta dengan Nabi Ismail anak dia. Selesai Rabbana wa Ismail Rabbana taqabbal minna, selepas siap semua Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah ibadat hak kami buat ni, yang hak Tuhan suruh kami angkat batu buat Kaabah ni. Selepas siap Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah ibadat kami ni, innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Sama seperti dalam ayat yang kita baca pada malam ni, ayat 40 surah Ibrahim. Nak ajak di sini adalah bagaimana sunnahnya apabila kita buat ibadat, jangan kita rasa tak apa Ustaz, padan lah kita buat ni. Tak. Doa untuk Allah terima ibadat kita, kan? Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qira'atana
wa qiyamana wa du'aana innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah daripada kami ni ya Allah, solat kami, puasa kami, rokok kami, sujud kami, bacaan Quran kami, qiyamul lail kami, doa kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kena minta ke Tuhan, kena minta ke Tuhan supaya Allah terima ibadat kita. Sebab tu dalam hadis riwayat Tirmizi Nabi sebut, Iqra'ul Quran wasalullaha bihi fa innan nasa ba'dakum yaqra'unal Quran yas'alunan nasa bih. Nabi kata bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran wasalullaha bihi, dan minta sesuatu daripada Allah. Mustajab kita baca Quran dan kita minta sesuatu, sebab Tuhan suka bila kita baca Quran. Bila Tuhan suka kat kita, mintalah apa yang kita nak. Minta. Sebab tu sunnah, sama ada sebelum kita baca Quran kita angkat tangan berdoa, ataupun selepas kita baca kita angkat tangan berdoa. Kan? Sebab Al-Quran itu sesuatu yang Tuhan suka. Ahlul Quran ahlullah. Ahli Quran adalah ahli Tuhan. Ahli Tuhan, Nabi kata, hadis riwayat Al-Bukhari. Maksudnya seolah masuk persatuan Tuhan. Tuhan suka. Kan? Sebab apa? Nabi suruh kita minta dengan Tuhan selepas kita baca Quran. Sebab Nabi kata fa innan nasa ba'dakum, sesungguhnya manusia selepas kamu, Nabi kata selepas zaman sahabat ni, yaqra'unal Quran, mereka akan baca Al-Quran, yas'alunan nasa bih, mereka akan minta upah dengan manusia. Ada tak sekarang ni orang minta upah baca Quran? Nabi dah isyarat dah dulu. 14 kurun yang lalu Nabi dah isyarat. Akhir zaman ni orang ambil upah baca Quran kat kubur, ambil upah Quran baca masa Syaban baru ni. Sebenarnya kita sendiri yang baca. Kan? Kita sendiri yang baca. Jadi tuan-tuan rahmati Allah sekalian, ayat 41 doa Nabi Ibrahim lagi, Rabbana ghafirli wa li walidayya. Ya Allah, ampunkan dosa aku. Ini seorang Nabi yang maksum, yang terpelihara daripada melakukan dosa. Kita tak tahu. Ya. Kita mungkin jadi baik sikit masa puasa tadi. Bila kawan-kawan kita duk mengata, "Hoi, tak boleh mengata puasa dan buka puasa dulu." Kan? Jadi hak masa buka puasa tak ada nak buka mengata dah. Padahal sama je. Tuhan hak semasa kita puasa dengan Tuhan hak selepas kita buka puasa, Tuhan yang sama. Malaikat Raqib dan Atid hak menjaga kita sebelum kita buka puasa ataupun selepas buka, malaikat yang sama yang mencatat amalan untuk kita. Kan? Sebab tu ada orang bila duduk kat Mekah, dia kata jangan kat Mekah, tak baik. Tunggu KLA dulu. Sama je. Kan? Kalau kata kat Mekah Madinah tu, kalau orang, kalau dia ternampak kaki orang perempuan ataupun ternampak Allah Akbar, astaghfirullahalazim, astaghfirullah tu, naik atas kapal terbang, tengok pramugari macam bidadari. Dia kata tu lawaklah skirt tu sampai kat bawah, patut naik ke atas lagi. Atas flight kena uji siap. Kan? Itu yang kadang sampai tak sembahyang tu itu. Kan atas kapal terbang. Kan? Jadi tuan-tuan rahmati Allah sekalian. Jadi minta ke Tuhan supaya Allah ampunkan dosa kita. Itu setara sembahyang. Hak kita duk sembahyang pun sunnah lepas sembahyang astaghfirullah. Apatah lagi ketika luar sembahyang. Lepas sembahyang Nabi SAW dalam hadis Imam Muslim, istaghfara thalatha wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Nabi selesai solat, baginda akan istighfar 3 kali, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Awak dalam solat ada kesalahan kita buat ke?
Buat salah ke solat tu sampai nak kena istighfar 3 kali? Memang ada. Memang ada. Tak khusyuk kita, lalai kita. Kan? Jadi tuan-tuan rahmat Allah sekalian, dalam ayat 41 ni Tuhan ajak kita bagaimana contoh Nabi Ibrahim alaihi salam. Bukan setakat minta, ya Allah, ya Tuhanku, ampunkan dosa aku, bahkan wali walidayya, dan kedua ibu bapa aku. Dan kedua ibu bapa aku. Mungkin ada sebahagian yang masih ada mak ayah, mungkin sebahagian dah tak ada mak ayah kita. Kan, bila kita pergi ziarah kubur ataupun tak sempat kita nak pergi, doa inilah ikatan kita dengan mak ayah kita. Dan yakinlah tuan-tuan sekalian, di ketika kita hidup, kita berdoa untuk Allah ampunkan dosa kita dan dosa mak ayah kita, yakinlah dikala kita mati dah ditempatkan dalam alam barzah, insya-Allah anak-anak kita akan doa untuk kita. Yakinlah, waladun salih yad'ulah, anak yang salih yang mendoakan untuk mak ayah dia. Jadikan kita dulu anak yang salih. Jangan terkilan tengok anak kita, awak anak kita ni ketegak sangat, kita dulu lagi tegak pada anak kita. Tuhan bagi benda ni warisan sama ya. Kan, kita kata awak anak kita ni kasar sangat kita ni. Ingat balik, dulu pernah tak kita kasar dengan mak ayah kita? Tuhan ulang tayang ya. Sama seperti kebaikan yang kita buat, termasuk seperti doa ni, Rabbana ghfirli wali walidayya walil mu'minin. Nak tambah pahala banyak lagi untuk sekalian orang yang beriman. Hak ni doa yang pasti Al-Quran cerita. Kan, kadang kita tengok ada ustaz, ada ustazah duk cerita, kan, dia pun Al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, ni Fatihah untuk aku, bismillahirrahmanirrahim, ni Fatihah untuk semua orang. Boleh baca, mudah-mudahan sampai, mudah-mudahan, tapi yang pastinya benda tu tak jadi amalan Nabi dan para sahabat. Tetapi doa hak macam ni, yakinlah paling kurang Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, sampai yakinlah kita berdoa tu seolah-olah ya Allah ampunkan orang Islam lelaki dan perempuan, orang beriman lelaki dan perempuan, hidup dan yang telah mati, confirm sampai insya-Allah. Termasuk doa ini bukan setakat ampunkan dosa aku je, dosa mak ayah, walil mukminin, dan semua orang beriman, yauma yaqumul hisab, sampai hari nak hisab semua amalan kita. Allahu akbar. Tengok doa seorang nabi yang ulul azmi, yang sangat diuji, yang ujian dia dahsyat, untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini antara contoh doa yang saya nak minta sangat tuan-tuan, ingatlah ayat 40, ayat 41 surah Ibrahim. Balik rumah hafal belaka, jadikan sebagai amalan kita untuk kita baca ketika sujud, untuk kita baca sebelum kita memberi salam ataupun selepas kita memberi salam. Mudah-mudahan perbincangan kita pada malam ni memberi keberkatan kepada kita semua, dan mudah-mudahan malam ni kalaulah terjadinya Lailatul Qadar, kita antara yang mendapat kelebihan Lailatul Qadar, mudah-mudahan. Allahumma taqabbal minna. Wallahu alam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanallahi bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.